Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi pada pagi ini kita dapat bersama-sama dalam sesi tafsir ringkas ataupun tadabbur ringkas setiap muka surat daripada Al-Quran. Alhamdulillah, pada pagi ini kita akan bersama-sama, insya-Allah kita telah tiba di muka surat 505 insya-Allah, iaitu 505. Kita masih lagi pada hari ini daripada dataran ataupun di pinggiran Masjid As-Solihin, Bandar Seri Begawan. So hari ini kita berada di tempat ni, tak nampak masjid kerana hari ini hujan. Jadi terpaksa berlindung di bawah tempat yang agak teduh di sini, tak terkena hujan insya-Allah. Moga-moga kita akan mendapat sesuatu daripada pagi ini, daripada sesi kita. Moga-moga akan menjadi panduan kepada kita dalam kehidupan kita pada hari ini. Hari ini 3 hari bulan Disember tahun 2020 bersamaan dengan 17 hari bulan Rabiul Akhir tahun 1442 Hijriah. Alhamdulillah. Hari ini kita akan bersama-sama insya-Allah masih lagi dalam surah Al-Ahqaf, dan insya-Allah hari ini kita akan melihatlah perkataan Al-Ahqaf yang dijadikan sebagai nama kepada surah ini. Hari ini kita akan bersama-sama surah Ahqaf ayat 21 sehingga ayat yang ke-28 insya-Allah. Apakah penceritaan Allah Subhanahu wa taala pada hari ini dalam muka surat ini? Dalam muka surat 505 kita pada hari ini, kita akan melihat beberapa perkara yang saya boleh simpulkan. insya-Allah kita lihat sama-sama. Yang pertama sekali ialah Allah Taala akan menceritakan tentang kisah kaum Ad, iaitu kaum Nabi Hud alaihi salam, dan apa yang berlaku kepada mereka. Sebenarnya kisah ini banyak diceritakan di dalam surah-surah yang lain juga, tapi kita boleh lihat di dalam surah ini. Antaranya dalam surah-surah sebelum daripada ini kita telah lihat dalam surah Al-A'raf, dalam surah Hud, dan juga dalam surah Asy-Syu'ara. Dan kemudian insya-Allah akan ada lagi menceritakan tentang kisah kaum Ad ni ataupun kaum Nabi Hud ini di dalam surah Al-Haqqah insya-Allah. Kemudian yang keduanya, Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam muka surat ini kepada kita semua tentang pengajaran apa sepatutnya yang kita patut ambil daripada kisah pengajaran surah dan pengajaran kepada kaum Ad ini. Kemudian Allah Taala sebutkan bahawa dia kekalkan rumah-rumah mereka ini supaya dapat dilihat oleh orang-orang yang melihat. Walau bagaimanapun sehingga sekarang mungkin ada orang mengatakan itu adalah tempat kaum Nabi Hud ataupun tidak, wallahu a'lam bissawab. Insya-Allah kita akan lihat nanti insya-Allah. Yang ketiganya, perkara yang Allah Taala nak sebutkan di dalam muka surat ini ialah sikap orang-orang Quraisy, sikap orang-orang yang dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu mereka ini sepatutnya mereka ambil pengajaran daripada apa yang berlaku kepada kaum Ad ini, kerana ianya berlaku di tanah Arab dan mereka tahu dan mereka dapat lihat, mereka dengar cerita dan sebagainya apa yang berlaku kepada kaum Ad ni. Jadi kaum Ad ni sebenarnya lebih hebat lagi daripada kaum Quraisy, dan sepatutnya mereka ni ambil pengajaran. InsyaAllah kita akan baca insya-Allah daripada ayat 21 sehingga ayat 28 pada pagi ini insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wazkur akha adin iz anzara qaumahu bil ahqaf wa qad khalatin nuzur min baini yadayhi wa min khalfihi alla ta'budu illallah inni akhafu alaikum azab yaumin azim. Sadaqallahul azim. Allah Taala sebutkan sini, ingatlah, iaitu kamu lihatlah, kamu perhatikanlah, jangan lupa terhadap satu perkara, iaitu apa yang telah berlaku kepada Akha Adin. Akha Adin ini dinamakan Nabi Hud ini sebagai Akha Adin. Akha ni makna saudara, Adin tu ialah kaum Ad tu lah. Kenapa dinamakan Akha Adin? Adakah mereka Nabi Hud ini sama dengan mereka? Tidak. Sama apa? Maknanya sama dari segi agama? Tidak. Nabi Hud alaihissalam berbeza daripada kaum Ad ni. Kenapa? Kaum Ad memang betul dia adalah salah seorang dari segi keturunan dia sama, tetapi dari segi agamanya tidak. Jadi ikhtilafuddin kat sini, berbezanya agama. Sebab biasanya kegunaan ni
akha ni ialah biasanya digunakan untuk persamaan dari segi agama. Kalau nasab, kalau keturunan sama, kita panggil sama perut, sama rahim, sama, itu pun kita kadang kita panggil saudara juga kan, iaitu adik-beradik. Tetapi Nabi Hud AS ni dia betul dari segi nasab dan keturunannya dia memang daripada keturunan Ad, tetapi dia berbeza daripada mereka kerana dia telah mendapat wahyu dan dia menjadi sebagai salah seorang daripada rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan, Allah Taala sebutkan ini akha Ad, dia maknanya bukan orang lain, artinya dia ni sebahagian daripada kaum Ad tu dari segi keturunannya. Iz anzara qaumahu. Jadi apa yang patut kita ingat, bukan ingat cerita bukit dia, bukan ingat cerita bangunan dia, tapi nak kena ingatnya ialah apa yang berlaku kepada apa yang dibuat oleh Nabi Hud AS kepada kaum Ad, iaitu dia memberi peringatan. Tu kerja dia, itu yang patut kita ingat, memberi peringatan kepada kaumnya, iaitu bil ahqaf. Ahqaf ni ialah daripada perkataan hikfun. Hikfun ni artinya ialah pasir yang besar, yang tinggi, bentuk dia panjang dan kemudian dia tu melengkung. Kita kata macam crescent, macam bulan sabit macam tu kan. Itu jadi memang kita tengok di padang pasir, itu bentuk dia kan, pasir tu tinggi seolah-olah macam bukit. Sebab itulah kadang-kadang diterjemahkan ahqaf ni sebagai bukit-bukit pasir. Tapi asal bahasa ahqaf ni ialah hikfun. Satunya hikfun, kemudian jamaknya ialah ahqaf. Jadi artinya bukit-bukit, maknanya pasir-pasir yang banyak, yang tinggi macam bukit. Itu ahqaf. Jadi di situlah tinggalnya kaum Nabi Ad ini. Dikatakan tempat ini ialah, menurut ahli tafsir seperti Qurtubi, dia menyebutkan bahawa tempat ini ialah di utara Hadramaut, dan kalau ikut dalam peta sekarang lah iaitu berhampiran dengan Rub'ul Khali. Rub'ul Khali ini adalah satu padang pasir yang berada di timur Arab Saudi. Jadi maknanya tempat itulah lebih kurang kan, wallahu alam bisawab, dengan tepatnya wallahu alam kita tak tahu kan. Tapi di antara negeri Oman, di antara negeri Yaman sekarang, dan juga di antara negeri Saudi. Jadi tengah-tengah tu, kawasan tu, itu nama dia Ahqaf. Tempat itulah kaum Ad tu berada. Jadi mereka ni telah membina tamadun yang hebat, dan mereka ni mempunyai ketinggian sebagaimana disebutkan oleh Allah Taala sangat-sangat tinggi kan. Sangat tinggi, maknanya mereka ni bukan pendek-pendek lah macam kita sekarang kan, tapi mereka ni tinggi-tinggi. Pokok kurma tu mereka boleh cabut macam tu sajalah, maknanya macam rendah lah bagi mereka kan. Kemudian apa yang dikatakan oleh Nabi Hud alaihissalam kepada mereka ni, alla ta'budu illallah. Itu dia punya message yang dibawa oleh rasul-rasul semuanya. Bukan Nabi Hud saja, tapi Allah Ta'ala nak menceritakan juga di sini, iaitu apa? Persamaan di antara apa yang dibawa oleh Nabi Hud AS dengan apa yang dibawa oleh Nabi-Nabi sebelum daripada Nabi Hud, dan juga apa yang dibawa oleh Nabi-Nabi selepas daripada Nabi Hud, sama saja. Allah ta'budu illallah. Kemudian inni akhafu alaikum azab yaumin azim. Kalau kamu tidak beriman, tidak menyembah Allah Ta'ala sahaja, nescaya akan berlakulah apa yang ditakuti oleh Nabi Hud itu, iaitu akhafu alaikum, aku takut kepada kamu ni azab yaumin azim, azab hari yang sangat besar, hari kiamat itu of course dan juga kemungkinan azab yang akan berlaku di atas dunia. Jadi sini Nabi Hud berkata kepada mereka sama seperti apa yang telah dikatakan oleh Rasul-Rasul terdahulu. Sebab itulah disebut situ waqad khalatin nuzur. An-nuzur tu ialah nazirun. Nazir tu yang memberi peringatan, orang yang memberi peringatan. Khalat ni maknanya ialah yang telah berlalu. Maksudnya sebelum daripada Nabi Hud ini telah ada Rasul-Rasul yang lain yang telah memberi peringatan yang sama. Waqad khalatin nuzur min baini yadayhi, di hadapan, wa min khalfihi, dan di belakang. Maksudnya ialah sebelum dan juga selepas. Kemudian itu habisnya cerita tentang Nabi Hud ini diutuskan kepada kaum Ad, dan kaum Ad itu berada di Ahqaf, iaitu kawasan yang berpadang pasir, yang mempunyai timbunan-timbunan pasir yang besar, yang tinggi dan sebagainya. Kemudian apakah yang dikatakan oleh kaum Ad ini kepada Nabi Hud alaihissalam? Kita akan tengok bahawa ianya mempunyai persamaan. Persamaan artinya ialah sama saja. Kata-kata yang dikatakan oleh kaum Ad kepada Nabi Hud alaihissalam sama dengan apa yang dikatakan oleh kaum Quraisy ni kepada Nabi SAW. Bayangkan di antara kaum Nabi Hud ini, iaitu kaum Ad ini, dengan Nabi kita Nabi Muhammad SAW sangat jauh kan. Boleh dikatakan 5,000 tahun, 6,000 tahun, 7,000 tahun, lebih kurang itulah kalau ikut sejarahnya lah
Jadi ikut sejarawan Islam dia katakan maknanya 6,000 tahun, 7,000 tahun, tapi tengokkan kata-kata mereka, anggapan mereka, cara pemikiran dia, manusia ni tak berubah. Bila mereka ni tolak agama, mereka tolak Islam, itulah yang mereka akan katakan, iaitu apa katakan? Qalu ajitana li ta'fikana an alihatina. Itu kata-kata dia. Kamu datang ni Nuh, minta maaf Hud, kamu datang ni Hud nak palingkan kami. Litak fikana tu maksudnya litak fikana tu maknanya kau nak palingkan kami. Litusrifana, kamu nak palingkan kami, kamu nak ubah ajaran kami, apa yang kami dah pegang ni, an alihatina, daripada Tuhan kami nak sembah Tuhan ni. Jadi kamu jangan sibuk-sibuk nak palingkan, nak ubah pemikiran kami. Jadi tengokkan, walaupun apa yang mereka pegang tu sesat, tapi mereka nak juga pegang yang tu, dan kalau ada orang nak ubah yang sesat tu, mereka tak nak. Mereka anggap, mereka tuduh macam-macam lagi. Jadi fa'tina bima ta'iduna, itulah permintaan biasa manusia, iaitu manusia ni akan minta kepada Tuhan, minta kepada Allah, minta kepada Nabi ni, apa dia kata, bawalah apa yang kamu katakan tu, apa yang kamu janjikan tu, bawa. Fa'tina bima ta'iduna, apa yang kamu janjikan tu, in kunta minas sadiqin, kalau kamu ni betul sangat, kalau kamu ni benar sangat, yang kamu ni duk dakwa sini, kalau kamu betul, bawa. Mana dia? Itulah persoalan yang biasa yang dikatakan oleh kaum-kaum ni yang menentang nabi-nabi dan rasul-rasul. Qala, apa jawab Nabi Nuh? Apa jawab Nabi Hud alaihi salam? Apa jawab Nabi Hud alaihi salam kepada mereka ni? Qala innamal ilmu indallah. Masalah ilmu ni apa? Iaitu ilmu ni bila datangnya azab tu, itu terserah pada Allah, itu bukan kerja aku. Kan Allah Ta'ala nak datangkan ke, bila ke, esok ke, lusa ke, lepas kamu mati ke, sebelum kamu mati ke, itu bukan kerja aku. Qala innamal ilmu indallah. Jadi kalau kita lah pada hari ni kan, sebagai pendakwah, sebagai penyampai Islam, kalau orang tanya kita kan, kalau orang tolak kita, mana dia, bila lagi, kita akan jawab jawapan yang sama lah seperti ini. Kita akan katakan apa? Iaitu kata innamal ilmu indallah. Masalah ni serah pada Allah bila-bila ni. Wa uballirukum ma ursiltu bihi. Aku ni hanya menyampaikan apa yang diwahyukan kepada aku, apa yang aku diutuskan. Itu saja kerja aku, iaitu menyampaikan al-balagh. Kemudian tu walakinni arakum qauman tajhalun, kata Nabi Hud AS, tapi aku lihat kamu ni memang orang-orang yang tajhalun, yang tak tahu, tak faham, tak sedar, tak nampak apa yang aku nak katakan ni. Jadi nampak apa yang dikatakan oleh Nabi Hud AS tu, jawapan dia ialah susahnya kan, kamu ni tak nampak-nampak juga kan. Maknanya kesedihan Nabi Hud AS kan, dengan apa, jadi nak beritahu kepada kaum dia, kamu ni memang tajhalun. Falamma ra'auhu aridon. Jadi sekarang ni tiba-tiba datanglah apa, iaitu dikatakan di sini, kita sekarang pada ayat 24, insya-Allah siapa yang ada Quran tu insya-Allah boleh buka Quran, boleh tengok sama-sama. Siapa yang ada kemudahan lah untuk buka Quran sekarang ni, siapa yang tak ada, siapa yang susah dalam kereta dan sebagainya, tak apalah, dengar sajalah. Tapi orang-orang yang ada Quran insya-Allah boleh buka. Allah Ta'ala sebutkan sini kan, selepas daripada tu apa yang berlaku, dikatakan oleh ulama tafsir, lalu datanglah kemarau yang panjang. Jadi bagi mereka hujan ni sangat penting lah, dan mereka ni sangat suka kalau tengok ada awan tu datang. Sebab setiap hari kita sekarang ni banyak hujan, bahkan setengah-setengah tempat di Malaysia, saya tengok dalam video semalam, memang hujan mencurah-curah dan banjir banyak tempat lah kan yang berlaku lah, terutama di Kuala Terengganu. Jadi sekarang ni apa yang kita tengok kan, iaitu kan mereka ni kaum Nabi Hud ni, atau kaum Ad ni ataupun kaum Nabi Hud ni, mereka ni pun lihatlah sebelum daripada tu, iaitu apa berlaku, kemarau. Jadi mereka ni sangat menanti hujan. Tiba-tiba mereka nampaklah awan. Jadi sebab itulah Allah Taala sebut sini kan, iaitu apa dia, falamma ra'auhu. Hu tu apa? Tak disebutkan hu sini. Hu tu nya lah kan. Tapi nya di situ setengah ulama tafsir kata hu tu ialah awan, sahaban. Jadi falamma ra'auhu ra'a sahaban. Apabila mereka tu melihat awan, aridon tu maknanya merentang. Merentang tu maknanya bukan kecil lah awan tu kan, bukan seketul awan tu kan, tapi awan tu besar, merentang begitu, dan warna dia gelap. Gelap tu maknanya dia tu adalah macam hujan lah maknanya kan, aridon. Jadi mereka pun berkatalah kan, mustaqbila audiyatihim, yang sedang menghala kepada wadi mereka, tempat mereka tinggal.
Jadi Allah sebut ni mereka itu tinggal di satu wadi, kemudian tiba-tiba datang tengok awan tu nampak merentang besar tu kan, sedang menghala kepada mereka. Jadi mereka pun macam gembira lah, qalu haza aridum mumtiruna. Jadi mereka pun kata, wah, tengok kan awan ni nak bawa hujan kepada kita. Gembiralah mereka ni kan, sebab lah lama tak ada hujan ni kan. Aridum mumtiruna, mumtir tu matar, matar tu yang akan menghujankan kita semua. Bal, sekarang kembali semula kepada kata-kata Nabi Hud alaihissalam. Nabi Hud kata apa? Bal. Itu jadi bal, itulah kata-kata Nabi Hud. Nabi Hud berkata bal. Bal tu makna tak apa? Tak apa dia kata? Huwa mastajaltum bihi. Nabi Hud kata tak. Itu yang kamu minta nak cepat sangat tu. Iaitu apa? Yang kamu nak cepat tu, nak cepat minta sangat tu. Apa dia? Iaitu azab tu. Yang kamu minta daripada aku tu. Mana? Sekarang ni itulah dia yang datang tu. Mereka mula-mulanya tak percayalah kan Tapi Nabi Hud kata rihun fiha azabun alim. Ianya adalah angin dan tetapi dia mempunyai azab yang pedih, azab yang bersangatan yang datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini kita tengok kan bahawa kan, kadang-kadang kita tengok awan, kadang-kadang kita tengok awan, bila kita panas sangat kan, kita tengok awan kita suka, kita gembira kan. Tapi jaga-jaga kan, sebab itulah Nabi SAW selalu berdoa kan. Apabila tengok awan, apabila tengok hujan nak datang, dia akan kata kan, Allahumma hawalaina, bukannya alaina kan. Alaina tu maksudnya janganlah di awan itu ataupun hujan itu memberi azab dan kepayahan kepada kita semua kan. Sebab takut kan, sebab apa yang telah berlaku yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berkenaan dengan kaum Ad ini, iaitu bila tengok awan mereka gembira. Jangan gembira sangat, kemungkinan ianya adalah azab untuk kita. Jadi seterusnya Allah Ta'ala sebut sini kata tudammiru. Jadi akhirnya datanglah awan tu rupanya apa? Mengandungi perkara yang sangat dahsyat, iaitu azab kepada mereka. Tudammiru kulla syai'in. Awan itu apabila dia datang, dia menghancurkan semua benda. Kita nak katakan kalau pada masa hari inilah kan, bom nuklear ke, bom atom ke, itu seolah-olahnya bukannya yang kita nak sebut kaum Ad ni, tetapi kita bayangkan apabila kalaulah kata bom tu kan yang manusia ciptakan pada hari ini tu kan, bom tu bila jatuh maka dia akan meranakkan, menghancurkan semua benda kan, menghancurkan semua. Tapi yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sini ialah apa? Manusia-manusia yang engkar tu, manusia-manusia yang jahat tu, yang nak minta sangat kan, yang mengingkari Nabi Hud alaihi salam tu kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah selamatkanlah Nabi Hud alaihi salam, tapi Allah Taala menghancurkan semua benda yang lain selain daripada tu, kecuali lah rumah-rumah mereka. Jadi Allah Ta'ala sebut sini tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Maknanya awan tu datang bukannya datang dengan pandai-pandai, awan tu datang, tak, dia datang dengan arahan daripada Allah. Tudammiru kulla syai'in bi amri, iaitu dengan arahan, dengan suruhan daripada Tuhannya, Tuhan awan tu. Maka fa asbahu, fa kat sini Allah Subhanahu Wa Taala kata, Allah Ta'ala, ulama-ulama bahasa sebut, dia kata fa ini fa al-fasihah nama dia. Fa al-fasihah ni kalau orang belajar bahasa Arab kan, dia akan jumpalah kan, fa ni ada fa sababiyah, ada fa taqibiyah, ada fa nama dia fa fasihah. Itu dalam balaghah ada disebutkan. Jadi insya-Allah tak sempatlah kita nak explain kan apa perbezaan di antara fa ni, tapi fa di sini ialah fa al-fasihah nama dia. Fasihah tu maknanya dia nak menceritakan bahawa ada perkataan yang dimahzufkan, ada ayat yang dimahzufkan, yang dipadamkan, yang tidak disebut sebelum daripada ni, yang kita boleh faham daripada ayat itu sendiri. Jadi apakah dia? Jadi bila kita baca tafsir-tafsir yang panjang-panjang, insya-Allah dia akan explain dah benda ni. Fa ni kan, fa fasihah tu, fasihah maknanya dia bukan fasih makna dia, tapi maknanya dia nak ceritakan ada benda yang dia menceritakan satu benda. Fa fasihah makna fa yang menceritakan ada benda yang telah dibuang, yang tidak dibuang. Dari segi bahasa Arab memang macam tu ada benda yang dibuang, maka fa tu datang. Seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala sebut kat sini apa dia? Kazalika najzi fa asbahu la yura illa masakinuhum. Maka tidak ada kelihatan lagi melainkan rumah-rumah mereka, tempat-tempat tinggal mereka. Jadi maknanya semua benda telah hancur. Semua benda dengan awan tu, maka dengan yang sangat dahsyat tu telah menghancurkan semua benda kecuali rumah-rumah mereka. Jadi kalaulah kita pada hari ini mungkin kalaulah manusia tu mengkaji, arkeologis mengkaji, mungkin akan jumpa. Ada dikatakan telah dijumpa, itu adalah tempat Nabi Hud AS, tapi dikatakan bahawa benda ni mesti wujud lagi. Sebab apa? Mesti wujud, sama ada dijumpai ataupun tidak dijumpai. Kenapa? Kerana Allah sebut la yura
illa masakinuhum. Ada bacaan di sini, bacaan ulama-ulama baca, setengah-setengah qiraat dia baca la tara illa masakinahum, iaitu la tara illa masakinahum. Masakinah tu dari atas, la tara, kamu tidak dapat lihat melainkan masakinahum, rumah-rumah mereka saja yang tinggal. Kazalika najzil qaumal mujrimin, begitulah Allah Taala membalas kaum-kaum yang jahat, yang mujrim. Seterusnya, walaqad makkannahum fima immakkannakum fihi waja'alna lahum sab'an wa absaran wa afidah. Allah Taala sebutkan sini sekarang ni ialah nak minta daripada orang Quraisy ni kepada manusia-manusia lah, termasuk manusia yang hidup pada hari ini, supaya ambil pengajaran daripada apa yang berlaku kepada kaum-kaum yang lepas. Allah Ta'ala sebut ini, Allah Ta'ala telah memberi kehebatan kepada mereka, kekuasaan. Makan tu makna kekuasaan, kehebatan kepada fima immakkanna. In di situ ialah in nafi, tidak maksudnya, bukan in sesungguhnya, bukan. In situ maknanya tidak. Jadi Allah Ta'ala kata walaqad makkannahum, Allah Ta'ala beri kepada kaum Ad ni kehebatan yang mana Allah Ta'ala tak beri kepada kamu semua. In makkannakum fi, kepada orang Quraisy tak beri, kepada kaum-kaum yang lain pun tak beri. Waja'alna, jadi kalau manusia lah pada hari ini, dia rasa dia ni hebat, dia rasa dapat bina bangunan, dia rasa, contoh lah kan, tapi manusia mestilah merasai bahawa kehebatan manusia pada hari ini tak boleh nak melawan kehebatan yang dapat dicapai oleh manusia pada ketika itu, pada zaman terdahulu lagi. Jadi kalaulah umat-umat terdahulu yang hebat-hebat ni dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi apakah sangat apa yang dibuat, apa yang dicapai oleh manusia pada hari ini. Manusia maknanya boleh dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala begitu saja. Jadi Allah Taala sebut sini wala immakkannak walaqad makkannahum fima immakkannakum, kami tak beri kepada kamu kekuatan itu, fihi. Kemudian Allah Taala kata apa? Allah Taala beri kepada mereka ni, iaitu kepada mereka, kepada kaum Ad ini, iaitu apa? Allah Taala beri sam'an, kemudian tu absara, kemudian afidah. Jadi setengah ulama menafsirkan sam'an, absaran wa afidah ini ialah dengan makna kekuatan, anak-anak yang ramai, penduduk yang ramai, dan juga harta-harta yang banyak. Setengah ulama menafsirkan begitu. Setengah ulama menafsirkannya direct lah, iaitu pendengaran, penglihatan dan juga hati. Iaitu dengan ketiga-tiga ni mereka dapat membina empire mereka, dapat membina kekuatan mereka kan. Yang mana perkara ni disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala nak tunjukkan bahawa Allah tak beri kekuatan dan kehebatan ini kepada kamu manusia, kaum Quraisy di depan Nabi SAW, dan juga apa yang berlaku, apa yang diperoleh oleh manusia, walaupun kita nampak hebatlah pada ketika ini. Jadi kalaulah kita nampak hebat apa manusia pada ketika ini, nescaya samalah seperti apa yang berlaku kepada manusia-manusia yang hidup di zaman Firaun, yang melihat kehebatan Firaun, melihat Firaun tu hebat, jadi mereka kagum dengan Firaun, akhirnya mereka pun menyembah apa yang dibawa oleh Firaun. Jadi seterusnya di sini Allah Taala kata mereka ni hebat, fama aghna, tapi apakah kehebatan mereka itu dapat mengelakkan mereka, menghalang mereka daripada azab Allah? Jadi jawapannya tidak kan. Jadi jawapan di sini Allah Taala sebut sini kan, iaitu fama aghna, tak akan dapat mengelak pun mereka ini, memberi sedikit pun, anhum sam'uhum wala absaruhum wala afidatuhum, apa-apa yang mereka ada tu langsung tidak dapat menghalang mereka. Allah Ta'ala sebut sini perkata apa ni? Min syai' ni maksudnya, bila disebut min syai' artinya sikit habuk pun tak ada, sikit, walaupun sedikit pun tak ada. Maknanya tak adalah kekayaan mereka ke, kekuatan mereka ke, mereka yang bilangan mereka yang ramai ni dapat menghalang daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Min syai', walaupun sedikit. Iz kanu yajhaduna bi ayatillah, kerana apa? Kerana bila mereka itu menafikan tanda-tanda Allah, ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, wa haqa bihim ma kanu bihi yastazi'un, maka terkenalah kepada mereka azab yang mana mereka mempermain-mainkan dulu. Seterusnya ayat sebelum terakhir, insya-Allah dua ayat sebelum terakhir, Allah Taala sebut wa laqad ahlakna ma haulakum minal qura. Wahai orang Quraisy, wahai manusia semua pada hari ini, kamu tengoklah kan, sesungguhnya Allah Ta'ala telah binasakan banyak kan, ramai ya Tuhan, ma haulakum minal qura, kampung-kampung. Di sini bukan kampung lah, maksudnya ialah bandar-bandar, negara-negara di sekeliling kamu. Kita boleh lihat kan apa yang ditinggalkan oleh manusia, sehingga pada hari ini kita boleh tengok Firaun meninggalkan piramidnya, kaum Aztec ada meninggalkan, kaum Maya ada meninggalkan, China, Babylon, di Athens, di Greece, dan macam-macam lagi kan, banyak lagi tempat-tempat yang manusia mungkin tak jumpa lagi.
Nanti manusia akan jumpa lah tu. Jumpa. Jadi semua ni adalah Allah Ta'ala nak katakan bahawa kami telah hancurkan apa yang ada di keliling kamu. Wasarrafnal ayat. Sarraf ni bukan yang makna palingkan, tapi sarraf sini ialah maksudnya ialah pelbagaikan. Pelbagaikan. Dan juga maknanya ialah karrarna, iaitu sarrafna, karrarna wa nawwa'na. Kami pelbagaikan dan kami ulang. Makna Allah Ta'ala sebutlah, sebab tu kita tengok dalam Quran kan, dia ulang. Jadi rupanya Allah Ta'ala memang sebut kan, karrarna, sarrafna, kami telah ulang-ulangkan, sarrafnal ayat, kami ulangkan tanda-tanda kehebatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kami pelbagai bentukkan supaya manusia ni faham. Lalu Allah Ta'ala kata apa? La'allahum yarji'un, supaya mereka ini kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Manusia pada hari ini kita akan lihatkan. Jadi kitalah, tanggungjawab kita lah untuk menyampaikan Al-Quran ni kepada semua manusia, supaya manusia ni kan dengar, walaupun dia rasa macam berulang, tapi kita pelbagaikan sebagaimana pelbagainya Al-Quran itu menceritakan tentang ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Falaula, yang terakhir, falaula, Allah Ta'ala sebutkan sini pula iaitu apa kan? Dahlah mereka ni sembah, kalaulah mereka ni menyembah patung ke, tak patung ke, menyembah apa-apalah saja atas dunia ni kan, mengikut apa-apa saja, adakah apa yang mereka sembah di atas dunia itu dapat mengelakkan mereka daripada azab, dapat menolong mereka daripada azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Jadi Allah Ta'ala jawab di sini, wa falaula nasarahumul ladzina takhuzu min dunillahi qurbanan alihah. Kenapa falaula kat sini dalam tafsiran dia kata halla ni, kenapa, mana dia, itu maksud dia kan, halla, dah panggil lah, iaitu apa-apa yang mereka sembah selain daripada Allah sebagai kurban tu maksudnya mendekatkan diri, liyuqarribuna ilallah, maksud mereka ni alihah, Tuhan-Tuhan yang mereka dekatkan diri tu, yang mereka sembah. Mana dia Tuhan tu, adakah, kenapa tak panggil untuk tolong mereka apabila datangnya azab Allah, sama ada dunia ke akhirat ke? Panggillah, mana dia, boleh ke? Jadi Allah Ta'ala kata memang tak boleh. Bila ayat macam ni mana tak boleh. Badallu anhum, bal dallu anhum, dallu tu maksudnya ghabu tu makna hilang, tak datang-datang, mana dia, tak boleh tolong lah maksudnya. Bal dallu, bahkan sebenarnya tak boleh tolong pun, dallu anhum, lari daripada mereka, hilang daripada mereka, tak dapat tolong mereka pun. Wazalika ifkuhum, itu semua adalah tipu mereka saja. Kizbuhum, makna tipuan mereka saja, yang kata ini Tuhan, ini apa ni, ini yang dapat bantu mereka dan sebagainya, ataupun tidak Tuhan. Wa ma kanu yaftarun, dan itu juga adalah pembohongan apa-apa yang mereka dakwakan. Alhamdulillah, setakat itu sajalah insya-Allah muka surat 505 kita pada hari ini. Insya-Allah kita jumpa lagi insya-Allah di hari esok muka surat 506. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Insya-Allah jumpa lagi insya-Allah, kalau Allah Taala izinkan berjumpa lagi esok insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.